Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Ini kaifiat az-zikr ala tariqah an-naqsyabandiyah. Ya. Kitab kaifiatuz zikri ala tariqatin naqsyabandiyati al-mujaddidiyati al-ahmadiyati. Jadi kitab tentang kaifiat, macam mana cara-cara kaifiat itu kaif itu bagaimana. Bagaimana prosedur kita nak berzikir atas jalan tarekat Naqsyabandi, Mujaddidi, Ahmadi. Karangan siapa? Al-Allamah Al-Qutub As-Sufiyah As-Said Syarif Muhammad Saleh Ibni Al-Marhum As-Said Syarif Habib Abdul Rahman Az-Zawawi Summa Al-Makki. Afadallahu alaina barakatahu wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Karangan Said Syarif Muhammad Saleh Ibni Al-Marhum Said Syarif Habib Abdul Rahman Az-Zawawi. Ini Syekh Salih Az-Zawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil abidin wa ala alihi wa ashabihi syakirin az-zakirin. Dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon pertolongan. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penghulu sekalian hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan ke atas ahli keluarganya dan para sahabatnya yang bersyukur dan berzikir kepada Allah Taala. Wa ba'dahu, maka inilah kenyataan setengah daripada segala wirid yang dibangsakan kepada siang, hari dan malam, yang dibangsakan tarikat yang tinggi, lagi yang dibangsakan kepada Naqsyabandi, lagi Mujaddidi, lagi Ahmadi. Telah mensuci akan Allah segala rahsianya dan telah menuangi Allah atas sekalian alam akan cahayanya. Jadi kitab ini tentang kaifiat-kaifiat berkenaan zikir dan wirid-wirid yang diamalkan siang hari dan malam hari oleh sekalian para pengikut tarikat Naqsyabandi, Mujaddidi, Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala mensucikan segala rahsia-rahsia mereka dan menuangi limpahan ke atas sekalian alam ini dengan berkat cahaya mereka. Maka hendaklah seorang itu mengetahui dahulu bahawasanya ini tarikat yang mulia diperbuat akan dia atas mengikut daripada firman Allah yang maha tinggi. Yakni tarikat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi, yakni berdasarkan kitabullah, dan menjauh akan bid'ah. Yakni menjauh akan bid'ah maknanya jalan tarikat ini adalah jalan yang menuruti sunnah, menjauhi bid'ah yang tiada diredai. Yakni kita perlu menjauhi segala bid'ah-bid'ah yang dalalah, bid'ah-bid'ah yang tidak diredai oleh Allah. Kalau bid'ah-bid'ah tu hasanah, macam kita buat majlis zikir, khatam khajagan, ataupun majlis tahlil ke, majlis baca Yasin ke, amalan-amalan itu semua adalah bentuk bid'ah juga. Walaupun majlis maulid ke, ya semua adalah bid'ah juga, tapi bid'ah yang bersifat hasanah. Ya. Jadi hendaklah kita menjauh akan bid'ah yang tiada diredai akan dia. Dan kita ini pada bicara i'tiqad adalah ia atas barang yang telah menetapkan dia oleh hadis dan jemaah, yakni yang telah ditetapkan oleh ijma'. Ya, sebagaimana berpandu kepada kitabullah, berpandu pada hadis Rasulullah dan ijma' sekalian para ulama yang menerima Allah akan amal mereka itu, yakni sekalian para ulama yang semoga Allah Ta'ala menerima segala amal-amal mereka itu daripada kalangan imam-imam mujtahidin. Ya. Dan pada bicara segala cawang agama, sabitlah ia atas barang yang telah menetapkan dia oleh ahli mazhab daripada Hanafi atau Syafi'i atau Maliki atau Hambali, dan tiada dapat hasil pengetahuan yang dibangsakan kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan dapat menghasilkan ilmu berkaitan makrifat Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan mengikut syariat
dan berperangai dengan perangai yang dibangsakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barulah kita akan mendapat pengetahuan ilmu makrifat tentang ketuhanan. Kalau kita tidak mengikuti syariat dan tidak berperangai dengan itibak akhlak baginda Nabi Rasulullah SAW, maka kita tidak akan dapat mencapai pengetahuan tersebut. Jadi mengikuti perangai Nabi SAW tu berdasarkan apa? Dan dengan kasih bagi segala mereka yang mereka itulah jalan yang menyampaikan kepada Allah dan menuntut kurnia daripada Allah. Ini jalan orang-orang yang terdahulu, daripada jalan para-para Nabi, para-para salafus soleh, iaitu daripada kalangan ahlul bait, tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in dan para-para ulama-ulama yang salihin. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, kata olehmu, qul, kata olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika ada kamu kasih akan Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikut oleh kamu akan daku, yuhibbukumullah, supaya kasih akan kamu Allah Ta'ala. Ya? Kata olehmu ya Muhammad, jika ada kamu kasih akan Allah Ta'ala, maka ikut oleh kamu akan daku, supaya kasih akan kamu Allah Ta'ala. Bermula setengah daripada kaifiat zikir ismu zat itu, apabila hendak memulai zikir itu, telah selesai daripada bersuci dan sedia air sembahyang, menghadap kiblat atau di mana-mana, hadap pun dimaksud di sini berhadap kepada Allah jua. Jadi mula-mula sekali apabila kita nak mula berzikir ismu zat, kaifiat dia macam mana? Kita ambil air sembahyang, bersuci, ya. Kalau kita ada hadas besar, kita mandi. Kalau kita hadas kecil, kita ambil wuduk, ambil air sembahyang, kemudian kita duduk menghadap kiblat. Ya. Di mana-mana pun tak apa. Ya. Kalau tak dapat duduk menghadap kiblat, menghadap mana-mana pun tak apa. Mungkin kalau kita naik kenderaan, naik bas ke, ya, duduk terpaksa menghadap ke mana-mana pun tak apa. Yang penting hati kita tu berhadap kepada Allah Ta'ala jua. Nampak? Bermula setengah daripada kaifiat zikir ismu zat itu, apabila hendak memulai zikir itu, telah selesai daripada bersuci dan sedia air sembahyang, menghadap kiblat atau di mana-mana hadap pun dimaksud di sini berhadap kepada Allah jua. Nampak? Kemudian taubat serta hati. Ya, taubah serta hati. Ini istighfar, taubat tu, minta ampun tu, rasa bertaubat tu, penyesalan tu perlu dihadirkan dengan kehadiran hati. Sebab apa? Taubah adalah amalan hati, dia bukan amalan jasmani. Faham tak? Dia bukan amalan yang zahir, dia amalan yang bersifat batin, taubat. Jadi taubat merasakan penyesalan atas segala dosa-dosa yang lampau dengan hati. Berdiri atau rukuk atau duduk atau berbaring, ini dalam setiap waktu, setiap keadaan, dan pada tempat yang suci serta pakaian yang suci. Maka kita mulakan dengan baca Astaghfirullahalazim 25 kali. Jadi lafaz istighfar tu boleh kita baca dengan mana-mana lafaz istighfar pun. Astaghfirullahalazim boleh, istighfar. Yang sebaik-baiknya kita sertakan dengan lafaz taubat sekali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 25 kali. Ataupun yang biasa kita amalkan, astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih 25 kali. Dengan lidah serta hati. Yang ini kita ucapkan dengan lidah, ya, dan kita hadirkan hati. Dan minta ampun kepada Allah dan taubat mana-mana dosa kita yang telah lalu dan yang lagi akan datang, zahir dan batin. Yang ini bila kita dah istighfar taubat 25 kali itu, kita niat, ya Allah, telah aku taubatkan sekalian dosa aku, dosa batin dan dosa zahir. Faham tak?
Dan baca Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 3 kali. Ini kita baca surah Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian kita niat hadiah kan. Ya, maka kita baca. Kalau dalam bahasa Arabnya kita bolehlah baca Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila ruhi sayyidil mursalin wa syafi'il muznibin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wa jami'i awliya'illahi salihin khususan ila arwahis sadatin naqsyabandiyyin al-ahmadiyyin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Jadi kita boleh niatkan dalam hati. Kalau kita tak dapat baca lafaz bahasa Arab ini, kita niat dalam hati, ya Allah, telah aku sampaikan, telah aku kirimkan pahala apa yang telah aku bacakan daripada Fatihah dan Qul huwallah itu tadi kepada roh penghulu sekalian Rasul dan pemberi syafaat kepada sekalian para pendosa penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada roh-roh sekalian arwah ikhwan-ikhwan saudara-saudaranya daripada kalangan para anbiya dan para rasul dan sekalian para malaikat yang muqarrabin dan kepada para sahabat dan kepada sekalian para tabi'in dan sekalian para awliya Allah yang salihin. Khasnya kepada arwah sekalian rohaniah para sadat, para masyayikh akabirin Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Ahmadiyah ridwanullah taala alaihim ajma'in. Itu yang kita niatkan. Bila kita dah baca Fatihah dan Qul huwallah tu, hadiahkan kepada semua. Khasnya kepada para masyayikh Naqsyabandiyah. Kalau dalam Khalidiyah dan tarikat Khalidiyah yang biasa saya suluk di cakap cermin untuk upih dan sebagainya, Naqsyabandiyah Khalidi mereka niat macam mana? Ya Allah, telah ku hadiahkan seumpama pahala Fatihah dan Qul huwallah ini, minta disampaikan kepada Rauhaniyah Syah Naqsyabandi yang punya tarikat ini, Al-Madad. Itu baru zikrul maut. Ya Syah Naqsyabandi, aku sudah mati, dimandikan orang, dikapankan orang, disemayangkan orang, dihantarkan orang jenazah aku ke dalam liang lahat. Lepas tu baru bazgash. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ucap 3 kali. Sambil kita hadirkan pengertian makna dia. Itu kaifiat sebelum nak memulakan zikir. Lepas dia kita dah baca Fatihah dan Qul huwallah, kita hadiahkan. Mana? Betul niat dia tu lah. Artinya, hai Tuhanku, sampaikan olehmu akan pahala barang yang aku baca akan dia kepada roh penghulu sekalian Nabi yang mursal dan yang memberi syafaat akan orang yang berdosa. Kemudian kepada segala saudaranya daripada segala anbiya dan yang mursalin dan segala malaikat yang dihampirkan para muqarrabin kepada Allah dan segala sahabat dan segala orang yang mengikut dan sekalian wali Allah yang soleh ketentuan, lagi kepada segala roh sekalian penghulu yang dibangsakan kepada Naqsyabandi, lagi Ahmadi. Bermula ridha Allah Ta'ala itu sabitlah atas mereka itu sekalian. Jadi bila kita dah niat hadiahkan pahala kepada sekalian para masyayikh, ringkasnya kita niat hadiah kepada sekalian para masyayikh lah. Masyayikh itu termasuklah Nabi, Rasul-Rasul, malaikat, sahabat, ahlul bait, semualah termasuk sekali lah. Kalau nak sebut satu-satu dia jadi panjang lah macam tu. Kalau kita nak ringkaskan, ya Allah telah aku niat hadiahkan seumpama pahala Fatihah Qul huwallah di sekalian para masyayikh. Ya. Ataupun Rauhaniyah Syah Naqsyabandi. Rauhaniyah tu maksud jamak sekalian roh-roh yang di bawah bendera Syah Naqsyaband lah. Maka masyghul, kemudian maka masyghul dengan zikir hati. Yakni masyghul artinya sibukkan diri tu dengan zikir qalbi, zikir di dalam hati. Jadi dengan zikir apa? Ismu Zat bagi murid yang permulaan pada latifah qalb, ya, masyghul pada zikir hati. Maka masyghul dengan zikir hati yang telah mengajar akan dia oleh syekh, dan iaitu ismu
Allah. Nama Allah. Artinya nama Allah iaitu nama zat Allah yang tiada banding dan tiada serupa, dengan bahawa berkata, dengan fikir, dengan tiada bergerak lidah. Jadi kita ucapkan tu di dalam sir, dengan hati, qalb, sanubari, ya. Lidah tu tidak digerak-gerakkan, bahkan ditongkatkan ke langit, ya. Dengan berkata, dengan fikir, dengan tiada bergerak lidah daripada hati, iaitu di bawah susu yang sebelah kiri. Yang latifah qalb tu pada hati kita tu di bawah puting susu di sebelah kiri. Dengan penceraian dua jari, yakni dengan jarak dua jari, iaitu jantung setengah, dikatakan hati sanubari. Kalau bahasa kita dipanggil jantung, ya, ataupun dipanggil hati, ya. Sanubari ni bahasa Arabi juga, ataupun mungkin bahasa Farsi, ya. Namun pada istilah tarikat dinamakan latifah qalb. Pada hal cenderung kepada lambung itu, yakni dua jari itu dicenderung kepada dekat dengan ketiak, ya. Akan lafaz Allah, Allah, maka bacalah dengan hati sanubari itu Allah, Allah, bercepat-cepat. Nampak? Bercepat-cepat, mana kena laju-laju lah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 kena laju-laju, cepat-cepat. Serta ingatkan maknanya. Nampak? Sambil kita sebut Allah, 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 kita kena hadirkan makna Allah tu apa? Allah adalah nama bagi zat yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna dan suci daripada segala sifat-sifat yang aib dan tercela. Itulah makna lafaz Allah. Ya. Allah adalah nama bagi zat ahad yang wajibul wujud, ya, yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna, yakni sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat subutiyah dan sifat ma'nawiyah, ya, segala sifat-sifat jamaliyah dan sifat jalaliyahnya. Jadi segala kesempurnaan sifat-sifat kamaliyahnya itu, dan suci daripada segala sifat-sifat yang tercela, binasa, lemah, tak berdaya, ya, maha suci Allah daripada sebarang penyerupaan dengan segala ciptaan-ciptaan makhluknya. Itu yang kita maksudkan makna daripada nama Allah itu. Sambil kita sebut Allah, 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 hadirkan pemahaman tu datang. Makna nama Allah ni apa? Fikirkan. Faham tak? Makna dia tu yang saya sebutkan tadi lah. Allah tu nama, kata nama. Faham tak? Isim. Isim tu merujuk kepada siapa? Isim yang merujuk kepada suatu zat yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna. Faham tak? Segala sifat-sifat yang sempurna layak bagi Allah Ta'ala. Dan suci daripada segala sifat-sifat yang tercela. Maksudnya sifat lemah, binasa, nak makan, nak tidur, nak berkahwin ni Allah tak boleh ada. Melahirkan, dilahirkan ke, kena jadi ke, ini tak layak bagi Allah. Suci Allah daripada sebarang sifat-sifat yang tercela tadi. Jadi Allah hanya layak dengan sifat-sifat kesempurnaan sahaja. Nampak? Yang maha memberi, yang maha mencipta, yang maha mengasih, yang maha memberi hidayat. Yang sempurna-sempurna saja layak bagi nama Allah. Sifat-sifat tercela macam lemah, tak berdaya, ini tak layak bagi Allah. Tak boleh dinisbahkan kepada Allah. Jadi makna lafaz Allah tadi tu, itu yang kita nak hadirkan bila kita sebut Allah, 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 hadirkan makrifat tersebut. Bercepat-cepat serta ingatkan maknanya. Zat semata-mata. Yang kita ingat tu adalah nama bagi zat semata-mata. Faham tak? Yang tiada seumpamanya, yakni yang tidak menyerupai segala sesuatu, laisa kamislihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Yang tiada seumpamanya suatu jua pun, yakni tak ada siapa pun yang dapat menyerupai Allah, dan Allah pun tidak menyerupai segala sesuatu daripada makhluk-makhluk ciptaannya. Dan hendaklah berkata kemudian daripada tiap-tiap 100 kali, yakni selepas kita dah pusing tasbih tu sebanyak satu pusingan sehingga sampai kepada imam dia tu, maka hendaklah kita sebut apa daripada zikir itu dengan fikir lagi, dengan sempurna merendahkan diri kepada Allah Ta'ala akan kalimah. Jadi
Selepas 100 kali kita berzikir Allah 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 Allah, Allah, ya, maka dengan rendah diri, dengan rasa tawaduk, dengan rasa hina diri, dia sebut dalam hati, hadirkan makna dia. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, ya Tuhanku, artinya hai Tuhanku, Engkau jua maksudku dan keredaanmu jua tuntutku. Kurniai olehmu akan daku, mengasihi akan dikau. A'tini mahabbataka, dan mengenal akan dikau, wa ma'rifataka. Kemudian maka ulang-ulang lagi lafaz Allah. Yang ini selepas dah bazgash tu, terus kembali uruj Allah 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 Allah, lafaz Allah tadi tu, hingga berlakulah hati itu dengan ingat akan Allah, sehingga hati itu dapat hadir ingatan dia kepada Allah zatnya. Artinya mahirlah oleh memfikirkan nama zat Allah di dalam hatinya. Jadi semakin mahir kita bila sebut Allah tu, kita dapat hadirkan sifat-sifat kesempurnaan dia hadir dalam pengetahuan makrifat kita tu, dalam ingatan kita tu. Hingga berlakulah hati itu dengan ingat akan Allah, artinya mahirlah oleh memikir, mahirlah oleh memfikir akan nama zat Allah di dalam hatinya, dan berkekalanlah ingat itu sentiasa di dalam, yakni di dalam hatinya, sambil berdiri dan berjalan, dan di mana-mana tempat dan masa. Ini tak kira tempat, tak kira masa, sambil berdiri, duduk, baring ke, berjalan atau berlari ke, sambil bekerja ataupun berdiam, ya, setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan, janganlah dilalaikan. Adapun zikir qalb itu, di dalam sehari semalam 5,000 sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurangnya 5,000, ya. Dan jika 25,000, maka iaitu terlebih elok. Sebaik-baiknya kita habiskan sehari semalam tu 25,000, tolak 1,000, ya, disebabkan mungkin kita zikir 1,000 tu dalam lara lalai, ya, bukannya tawajuh sangat pun. Jadi supaya kita dapat hasilkan sekurang-kurangnya 24,000. Buat 25,000 tu bagi lebih sikit tak apa, sebab 1,000 tu kira tolak lah yang lalai-lalai, lara-lara. Jadi sebanyak-banyaknya, bukan kata 25,000 tu had dia, itu yang terlebih elok dan terlebih sempurna, ya. Sebaik-baiknya kita zikir 25,000 sehari semalam. Dan tak kala datang beberapa bimbang, kalau tengah-tengah zikir tu rasa bimbang tentang makan ke, tentang apa-apa sajalah, ya, tentang masa ke, tentang nak bekerja ke, tentang ada appointment ke, bimbang, ataupun bimbang tentang kehidupan akhirat dia, bimbang tentang dosa dia, bimbang, macam-macam kebimbangan akan datang. Khatrah tu tak kala semasa kita berzikir tu. Dia bukannya zikir tu boleh terus-terus tenang. Macam-macam khatrah, gangguan, lintasan tu dia akan datang, ya. Dan tatkala datang beberapa bimbang, maka hadirkan rupa syekhnya. Yang ni ketika berzikir tu, syaitan ni dia akan datang untuk bagi was-was kepada kita, supaya kita tinggalkan pekerjaan zikir kita itu. Nampak tak? Waktu kebimbangan, khatrah, was-was tu datang, kita rabitah, hadirkan rupa syekh, ya? Maka hadirkan rupa syekhnya. Dan tatkala datang beberapa bimbang, maka hadirkan rupa syekhnya pada hadapannya dengan sempurna ta'zim, dengan rasa menghormati, ya? Penghormatan yang agung. Dan iaitulah dinamai akan dia dengan rabitah, artinya pertambatan murid dengan gurunya. Ini dengan pertambatan secara rohaniah, secara batiniah. Ini dengan mengkhayalkan, membayangkan rupa wajah syekhnya di hadapannya seolah-olah, ya. Dinamai akan dia dengan rabitah, artinya pertambatan murid dengan gurunya. Syahdan, jika mengajar kepada jika mengajarkan dia oleh syekh akan segala lataif yang lain, jadi kalau syekh tu dah talkinkan, dia telah mentalkinkan latifah-latifah yang lain selain daripada qalb,
Contohnya latifah ruh, latifah sir, latifah khafi, akhfa, nafs atau kulli jasad, ya. Jika mengajarkan dia oleh syekh akan segala lataif yang lain, maka hendaklah ia masyghul, sibukkan diri dia dengan kegiatan zikir pada latifah-latifah tersebut, ya. Maka hendaklah ia masyghul dengan dia pula. Jadi sibukkan dengan zikir pada latifah-latifah yang telah syekh talqinkan. Kalau syekh kata dah boleh zikir kulli jasad, maka sibuk dengan semua latifah tadi. Qalb, ruh, sir, khafi, akhfa, nafs dan tanah, air, api, angin, sehingga jadi keseluruh jasad kita tu hidup dengan zarah-zarah, ya, rambut-rambut, kulit-kulit kita tu berzikir, mengingati, menyebut Allah, 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 kedengaran pada telinga batin kita tu. Nampak? Maka hendaklah ia masyghul dengan dia pula, dan iaitu latifah ruh, latifah ar-ruh, dan tempatnya di bawah susu yang sebelah kanan. Ini kalau seseorang tu, ya, selepas dia dah berzikir latifah qalb dah menghasilkan getaran, dah menghasilkan ahwal-ahwal, ya, ingatan, zikir yang berterusan kepada Allah, maka boleh dialihkan oleh syekh kepada latifah ar-ruh. Maka murid berzikir pada latifah ar-ruh dengan zikir ismu zat tadi juga. Dan tempat latifah ruh ni di mana? Kalau latifah qalb di sebelah susu kiri, latifah ar-ruh tempatnya di bawah susu yang sebelah kanan. Nampak? Dan latifah as-sir seterusnya, iaitu pada lambung susu yang sebelah kiri. Ini pada lambung susu yang sebelah kiri. Ini dalam setengah kitab dinyatakan 2 jari sebelah atas, atau 2 jari menghadap ke arah dada, ya. Dan kemudian seterusnya, dan latifah al-khafi, iaitu pada lambung susu yang sebelah kanan. Begitulah juga pada latifah khafi di sebelah kanan, dalam keadaan 2 jari ke arah dada atau 2 jari di atas puting, iaitu pada lambung susu yang sebelah kanan. Dan yang akhir daripada 5 latifah di dada, iaitu latifah al-akhfa, iaitu pada pertengahan dada, iaitu di tengah-tengah dada. Jadi 5 latifah, al-qalb, al-ruh, as-sir, al-khafi, al-akhfa, ini adalah latifah-latifah yang bertakluk dengan alam amar. Ya. Kemudian barulah kita berzikir pada latifah an-nafs. Dan latifah an-nafs iaitu dalam pertengahan dahi, jadi di tengah-tengah dahi kita ni. Ni tempat latifah nafs, ya. Kalau setengah-setengah apa amalan-amalan meditasi, mereka mengatakan di situ ada third eye, ada mata ketiga. Sebab apa? Di situ latifah nafs yang dapat mengalami musyahadah, dapat melihat gambaran-gambaran, ya, musyahadah. Jadi latifah an-nafs iaitu dalam pertengahan dahi. Dan latifah al-qalib, bukan al-qalb, ya, al-qalib. Al-qalib artinya seluruh badan, dan iaitu sekalian badan, dan iaitulah dinamai akan dia dengan al-azkarus sultan ataupun sultanul azkar, ya? Sultanul azkar, ini zikir yang bersifat sultani, faham tak? Yang akan membawa kita kepada martabat ruh sultani tadi, faham tak? Zikir sultani ataupun sultanul azkar ataupun zikir kulli jasad. Jadi macam mana? Qalb, ruh, sir, khafi, akhfa, nafs, dan seluruh jasad kita ni semuanya dapat rasakan getaran sedang menyebut Allah, 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 tak berhenti, tak putus-putus, sambil berdiri, duduk, berjalan, berlari, berbaring, sebagai setiap waktu, setiap keadaan dapat kita rasakan, sambil bekerja ke, sambil duduk diam-diam ke, seorang-seorang ke, dalam keramaian ke, dapat kita dengar bunyi lafaz sebutan Allah, 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 dengan rambut-rambut kita, dengan kulit-kulit kita, dengan setiap zarah-zarah kita, kedengaran dalam telinga batin kita. Nampak? Allah, 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 Allah. Ini sultanul azkar atau zikir kulli jasad. Kalau dalam tarikat Naqsyabandi Khalidi, Syekh Kamal Syuhudi bagi tahu, dia suruh kita gambarkan daripada latifah qalb tu, dia berjalan pusing. Qalb dia pergi ke latifah nafs, nafs dia turun pada latifah khafi, kemudian pada latifah sir dia turun ke pusat, lepas tu dia naik lagi.
Jadi bila dia berpusing, kita bayangkan dia berpusing kan. Maknanya kita hidupkan dengan zikir lah. Allah, 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 Allah. Kita bayangkan zikir tu macam kalau Nafi sebab dia berjalan naik atas ke bahu kanan, palu ke qalb kan. Jadi dia punya jalan rail dia tu bila zikir kuli jasad ni, bayangkan dia berpusing. Faham tak? Zikir tu bila Allah, 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 Allah dalam badan je lah. Jadi kita duduk dan tu, duduk rasa tu zikir tu berjalan pada setiap urat-urat darah kita kan, kulit-kulit kita, rambut-rambut kita, kita dapat rasakan getaran zikir ismuzat Allah, 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 Allah. Itu adalah zikir sultani, sultanul azkar atau zikir kulli jasad. Dan lazimlah atas murid itu mengekali suci pada sekalian waktu. Yang ni kenalah jaga wuduk selalu sebaik-baiknya lah, supaya kita tak terkena daripada lintasan-lintasan syaitan. Sebab apa, bila kita tak ada wuduk, senang syaitan tu nak melintas khatrah dia tu. Dia nak mengalir dalam salur darah kita tu, senang mengalir dalam jasad anak Adam tu, dalam urat darah tu. Tapi kalau kita ada wuduk, jadi dia orang tak boleh nak bergerak bebas lagi lah, macam ada roadblock lah ibaratnya. Dan lazimlah atas murid itu mengekali suci pada sekalian waktu, kerana adalah bagi suci yang zahir itu memberi bekas yang amat besar pada menyucikan yang batin. Kenapa? Penyucian zahir itu dapat membawa kepada penyucian batin. Dengan kita selalu memelihara taharah, maka kita akan dikasihi oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Taubat kita buat ketika nak mula kaifiat zikir tadi dah. Tu taubat tu penyucian batin. Kita ambil taharah tu, ambil wuduk tu, mandi junub ke, itu adalah penyucian yang zahir. Nampak? Dan kedua-dua amalan taharah ni penyucian batin dan penyucian zahir tu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana adalah bagi suci yang zahir itu memberi bekas yang amat besar pada menyucikan yang batin. Sayugianya bagi murid itu bahawa ia mengambil wasilah kepada Allah Ta'ala. Jadi murid sebaik-baiknya hendaklah mendapatkan wasilah, mencari wasilah, mengambil wasilah jalan pendekatan kepada Allah dengan segala syekhnya. Ini dengan bertawassul, menerusi keberkatan para masyaihnya yang mulia, lagi yang telah membersih Allah Ta'ala akan segala roh mereka itu di dalam waktu yang satu daripada malam dan siang. Ini tak kiralah siang ke malam ke, carilah satu waktu yang dapat dihubungkan rohaniah dia tu untuk dia mengambil wasilah limpahan faiz daripada keberkatan para masyaihnya tadi. Ya. Sayugianya bagi murid itu bahawa ia mengambil wasilah kepada Allah Ta'ala dengan segala syekhnya yang mulia, lagi yang telah membersih Allah Ta'ala akan segala roh mereka itu. Bila nak buat amalan tu? Di dalam waktu yang siang, yang satu daripada malam dan siang. Ini cari satu waktu yang khas pada waktu malam ataupun siang, ya, ataupun kedua-dua waktu, sekali waktu siang, sekali waktu malam, ya. Dan terlebih utamanya kemudian selesainya daripada sembahyang tahajud, sebaik-baik waktu, kerana rahmat Allah Ta'ala tu hampir dengan langit dunia ini. Dan jikalau berbuat ia akan dia di dalam dua waktu, maka iaitu terlebih afdal. Yang ini dua waktu maksudnya apa? Pagi dan petang, lepas subuh dan lepas asar. Ya, macam kita baca syajarah Thaibah tu, sekali lepas subuh dan sekali lepas asar sebelum maghrib, ya. Itu pun terlebih afdal. Bermula demikian itu bahawa membaca Fatihah. Jadi cara nak baca syajarah Thaibah itu silsilah para masyaikh untuk kita dapatkan wasilah mereka, iaitu bermula demikian itu bahawa membaca Fatihah sekali dan qul huwallahu ahad 3 kali. Membaca Fatihah sekali dan qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian baca Allahumma awsil. Ini yang kita baca ketika baca nak mula zikir tu, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu
ila ruhi sayyidil mursalin wa syafi'il muznibin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين وجميع أولياء الله الصالحين خصوصا إلى أرواح السادات النقشبنديين الأحمديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Ini kita niat hadiahkan pahalanya kepada ruh Nabi SAW dan sekalian para Nabi dan Rasul, sekalian para malaikat, para sahabat, ahlul bait, ya, dan sekalian para masyayikh, khasnya para masyayikh Akabirin Silsilah Aliyah Naqsyabandiyah. Ya. Hingga ajma'in. Kemudian selepas kita dah niat hadiahkan pahala tu, kita bacalah Ilahi bijahi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum wa bijahi sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Abi Al-Hasan Al-Kharqani radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Abi Ali Al-Faramadi radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Abi Ya'qub Yusuf Al-Hamdani radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Abdul Khaliq Al-Ghujdwani radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Arifinil Riwakari radhiyallahu anhu وبجاه سيدنا محمود الأنجر فغنوي رضي الله عنه وبجاه سيدنا عزيزا علي الرامتاني رضي الله عنه وبجاه سيدنا محمد بابا السماسي رضي الله عنه وبجاه سيدنا أمير كلال رضي الله عنه وبجاه سيدنا إمام الطريقة والحقيقة السيد بهاء الدين النقشبند رضي الله عنه وبجاه سيدنا الشيخ علاء الدين عطار رضي الله عنه وبجاه سيدنا الشيخ يعقوب الشرخي رضي الله عنه وبجاه سيدنا الشيخ عبيد الله أحرار رضي الله عنه وبجاه سيدنا الشيخ محمد زاهد رضي الله عنه وبجاه سيدنا الشيخ درويش محمد رضي الله عنه وبجاه سيدنا الشيخ خواجة Al-Amkangi radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Syekh Muhammad Al-Baqi billah radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Al-Imam Ar-Rabbani Al-Mujaddid lil-Alfisani Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Syekh Muhammad Ma'sum radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Syekh Saifuddin radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina As-Sayyid Nur Muhammad Al-Budawani radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Habibullah Mirza Mazhar Jani Janan Al-Mazhar Al-Shahid radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Syekh Abdullah Ad-Dahlawi radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Syekh Abi Sa'id Al-Ahmadi radhiyallahu anhu وبجاه سيدنا غوث الزمان ومحبوب الرحمن حضرة الشيخ أحمد سعيد الأحمدي رضي الله عنه. Sampai di sini silsilah mereka tu berpecah, maknanya bercabang lah. Kalau kita selepas Syekh Ahmad Sa'id, kita sampai kepada Haji Dost Muhammad Qandahri, ya? Wabijahi Sayyidina Hadratus Syekh Haji Dost Muhammad Al-Qandahri radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Hadrat Syekh Haji Muhammad Usman Damani radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Hadratus Syekh Haji Muhammad Sirajuddin radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Hadratus Syekh Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina Hadratus Syekh Al-Maulana Muhammad Abdullah radhiyallahu anhu wa bijahi sayyidina wa mursyidina wa maulana khajagan pir-piran Maulana Khaja Khan Muhammad Sahib radhiyallahu anhu. Kemudian kita niatkan doa wa tarzuqahuma. Ini kita sebutkan nama kita.
Selepas kita dah menyebut nama-nama para masyayikh tadi tu, as'aluka, nampak, as'aluka an tarhamal 'abdal faqira ila Allah Ta'ala al-ghani maulana yang ini kita sebutlah nama kita, an tarhamal 'abdal faqira abdal faqira an tarhamal 'abdal faqira ila Allah Ta'ala al-ghani. Ini sebut nama kita. Di situ kita sebut. Faham tak? Daku memohon kepada engkau supaya merahmati hamba yang fakir kepada Allah Ta'ala ini. Sebut nama kita di situ. As'aluka an tarhamal 'abdal faqira ila Allah Ta'ala al-ghani. Sebut nama kita Jalaluddin Ahmad. Contohnya kan. Watar dan wali-walidaih. Dan sebut nama kedua ibu bapa kita. Nampak? As'aluka an tarhamal 'abdal faqira ila Allah Ta'ala al-ghani Jalaluddin Ahmad wali-walidaihi dan kedua ibu bapanya. Ataupun maknanya dan kita sebutlah nama-nama siapa-siapa yang kita nak kaitkan. Ya. Watarzuqahuma dan rezekikanlah kepada mereka watarzuqahuma mahabbataka wa ma'rifataka wa hazzan wafiran min barakatihim wa kamalatihim wa tazidahuma zawqan wa shauqan ilaika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya Allah ya nur ya haqq ya mubin uksuni min nurika wa'allimni min ilmika wa fahimni anka wasmi'ni minka wa absirni bika wa aqimni bishuhudika wa arrafni at-tariqi ilaika wa hawwinha alayya bifadlika innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi itu doa dia apa? Semoga aku memohon kepada engkau supaya merahmati hamba ini, sebut nama kita dan kedua ibu bapanya, dan merezekikan kepada mereka berdua mahabbat kecintaanmu, mahabbataka wa ma'rifataka dan ma'rifatmu, wa hazzan wafiran dan bahagian yang besar, limpahan yang besar, min barakatihim daripada keberkatan-keberkatan sekalian para masyayikh ini, wa kamalatihim dan segala kesempurnaan mereka, wa tazidahuma zawqan wa syauqan ilaika dan tambahkanlah kepada mereka, yakni kepada kami, segala zauq, rasa syauq, kegairahan kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Tidak daya upaya melainkan dengan kudratmu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya upaya untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan melainkan dengan izin, kekuatan, keupayaan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Nur, ya Haq, ya Mubin. Wahai Allah yang Maha bercahaya, yang Maha benar, yang Maha nyata. Uksuni min nurika. Pakaikanlah daku dengan pakaian nurmu. Wa'allimni min ilmika dan ajarkanlah kepadaku ilmu pengetahuan daripada ilmu pengetahuanmu. Wa fahimni anka dan fahamkanlah, kurniakanlah kefahaman kepadaku berkenaan dirimu, yakni berkenaan zatmu. Wasmi'ni minka dan dengarkanlah, yakni wasmi'ni minka, ini dan dengarlah daripada aku ketika memohon kepada engkau. Wabsirni bika dan pandanglah daku, ini sentiasa perhatikanlah segala keperluan-keperluanku. Wa aqimni bisyuhudika dan tegakkanlah aku, dirikanlah aku supaya daku sentiasa dapat menyaksikan syuhud, musyahadah kepadamu. Wa'arrafni at-tariq dan ajarkanlah aku jalan ma'rifat untuk mengenal tariqat, jalan ilaika menuju kepada engkau. Wa hawwinha alayya dan berilah pertolongan bantuan kepadaku untuk menempuhnya. Bifadlika dengan kelebihan kurniaan daripadamu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu sangat berkuasa. Kemudian kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin.
wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi salihin. Ini kita memohon selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dan di akhir, ya, dan pada setiap waktu dan setiap ketika, dan selawat dan salam juga ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan para malaikat ya, sehinggalah ke hari kiamat. Dan selawat dan salam juga ke atas sekalian para anbiya dan mursalin dan sekalian para malaikat muqarrabin, dan ke atas sekalian hamba-hamba Allah yang salihin, min ahli samawati wal aradin, min ahli samawati wa ahli al-aradin, radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina zawil qadril jali Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi Rasulillahi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan juga kepada sekalian para masyayikh, para sadat, sekalian para penghulu daripada kalangan para sahabatnya, iaitu khasnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan sekalian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaliannya, dan juga kepada sekalian para tabi'in. Kita doakan selawat juga ke atas mereka dengan ihsan sehingga ke hari kiamat. Uhsyurna warhamna, himpunkanlah kami bersama mereka dan rahmatilah kami, kasihanilah kami bersama mereka. Uhsyurna warhamna ma'ahum, ini beserta dengan mereka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan limpahan kurnia rahmatmu ya Allah yang maha pemurah pengasih penyayang. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Allah, ya Rabbana, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin, Allahumma amin. Telah selesai menyurat naskah ini pada 12 hari bulan Sya'ban, hari Isnin, di dalam negeri Riau, Pulau Penyengat, sanah tahun 1300, masa zaman Seri Paduka Maulana Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah hafizahullahu ta'ala daulatahu wa mulkahu ala daumi bil adli wal ihsani amin ya mujib as-sa'ilin. Qad tamma tab'a hadhihi al-kayfiyatu zikri bi anna al-ilaha fi ba'inatul al-ilah fi matba'atil ahmadiyah. Jadi kitab ini telah selesai dituliskan, ya, pada 12 hari bulan Sya'ban tahun 1300 Hijrah. Sekarang kita dah 1445 kan. Mana hampir 145 tahun dah kitab ni. Jadi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita sedikit sebanyak kefahaman tentang kaifiat cara nak berzikir untuk kita ajarkan kepada sekalian murid-murid yang baru. Faham tak? Amalan-amalan untuk mereka amalkan. Kaifiat cara nak mula berzikir, menyebut nama Allah pada setiap latifah-latifah yang 10 tu, ya? Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan jadikan ini sebagai amal jariah kita untuk kehidupan akhirat, jadi asbab hidayat tu seluruh umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.